Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 malam ini bersama saya Rashid Azim dari World Broadcast Center. Kita tinjau dulu tajuk-tajuk utama hari ini. Warga India temui ajal dalam kebakaran ketika tidur. Amerika Syarikat isytihar darurat di wilayah timur. Dan berita sukan, Usain Bolt perlu bekerja lebih keras demi mengekalkan prestasinya di Olimpik. Seorang lelaki warga India maut dalam kebakaran di Lebuh King, Pulau Pinang petang semalam. Mangsa Arokia Raj, 34 tahun, ditemui terperangkap dalam timbunan runtuhan siling dalam salah sebuah bilik di rumah kedai 2 tingkat. Pasukan menyelamat menemui mangsa terlentang dengan kesan melecur hampir 50%. Difahamkan rumah kedai itu telah diubah suai dan dipecahkan menjadi 5 bilik serta disewakan kepada pekerja asing. Sewaktu kejadian, mangsa yang bekerja sebagai pembantu kedai kain sedang tidur di rumah itu bersendirian. Seramai 33 anggota bersama 5 jentera bergegas ke tempat kejadian dan pasukan bomba berjaya mengawal kebakaran dalam tempoh 30 minit. Selain itu, struktur rumah kedai yang diperbuat daripada papan menyebabkan api merebak pantas dan sebahagian bangunan terjejas teruk. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat, manakala punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jadi bila kita sampai, kita cari mangsa bilik pertama kita tak jumpa, bilik kedua, ketiga dan keempat. Dan bila kita pergi ke belakang, kita jumpa mangsa tu dalam keadaan dah terlentang, dia empat oleh siling daripada bahagian atas lah. Okey, mangsa lelaki tu dalam keadaan terlentang. Mayat tu kita nak kata gantung bukan 100% lah. Tapi dalam keadaan panas yang terlampau. Jadi bahagian perut apa semua dah ni lah. Tapi masih lagi dalam keadaan kekal. Kita nampak lah dia punya mayat tadi tu. Demi kasih, sanggup melabur ribuan ringgit untuk cinta si awang hitam. Itu antara fenomena melanda gadis tempatan apabila dijanjikan bulan dan bintang serta diperdaya dengan godaan dan kata manis melalui laman sosial. Lebih mengejutkan, pihak berkuasa menemui wanita tempatan tanpa segan silu, tinggal serumah dengan warga asing berkenaan. Bermula tengah malam tadi, pihak berkuasa melancarkan obstiong di sekitar Lembah Kelang mensasarkan beberapa kediaman dihuni warga Afrika. Serbuan dimulakan di Pangsapuri Mentari Court, Petaling Jaya. Hasil pemeriksaan membawa kepada penahanan 130 warga Afrika atas pelbagai kesalahan. Turut dirampas beberapa komputer riba dipercayai digunakan warga Afrika bagi memperdaya wanita tempatan melalui laman sosial. Mangsa yang terpedaya sanggup menjadi teman intim dan tinggal serumah. Bukan setakat itu, mereka juga melabur wang ringgit kepada warga Afrika ini. Serbuan sehingga jam 3 pagi tadi turut dilakukan di Serdang dan Puchong. Kesemua warga asing yang ditahan ini didapati menyalahguna pas lawatan sosial, visa tamat tempoh dan menyalahguna pas pelajar. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPK Selangor untuk siasatan lanjut. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan pembentukan dana strategik pelaburan domestik bernilai 1 bilion ringgit. Pembentukan dana itu sebahagian daripada 5 langkah diambil kerajaan bertujuan mengembang dan meluaskan lagi pelaburan langsung domestik. Langkah itu yang berkuat kuasa hari ini bertujuan menjadikan pelaburan langsung domestik menyumbang 73% pelaburan dalam ekonomi menjelang 2020 dengan 27% lagi disumber menerusi pelaburan langsung asing. Najib berkata dana yang akan diuruskan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, itu bertujuan meningkatkan penyertaan syarikat milik Malaysia dalam rangkaian bekalan global. The package of assistance will be granted on a negotiable basis based on a request of the companies and the merits of each fund. The fund aims to harness and leverage on outsourcing opportunities created by MNCs operating in Malaysia, intensify technology acquisition by Malaysian-owned companies, and enable Malaysian-owned companies to secure
international standard certifications in strategic industries. Najib berucap pada perasmian Ibu Pejabat Korporat baru MIDA dan pelancaran logo baru di Ibu Negara siang tadi. Menurutnya, 4 langkah lain yang diambil kerajaan ialah memperkenalkan semula insentif cukai untuk mengambil alih syarikat asing berteknologi tinggi. Di samping itu, syarikat pembuatan milik Malaysia yang sudah beroperasi selama setahun atau kurang dan menjalankan promosi produk dan aktiviti menerusi Akta Promosi Pelaburan 1986 layak memohon insentif cukai itu. Kerajaan juga meningkatkan insentif cukai untuk syarikat kecil milik Malaysia supaya memohon insentif cukai menerusi akta berkenaan dengan meningkatkan dana pemegangan daripada RM500,000 kepada kurang daripada RM2.5 juta. Kadar khas cukai turut diperkenalkan bagi menggalakkan penyedia kecil perkhidmatan Malaysia supaya bergabung menjadi entiti yang lebih besar, dan usaha itu selari dengan usaha kerajaan untuk meliberalisasikan lagi sektor perkhidmatan. Selepas kejayaan penyenaraian Felda Global Ventures FGV, satu lagi syarikat tempatan bakal mencatat sejarah tersendiri apabila menjadi syarikat pertama disenaraikan serentak di Malaysia dan Singapura. IHH Healthcare berhad IHH juga bakal muncul penyenarai serentak terbesar pernah dilakukan di mana-mana 2 bursa ASEAN serta dijangka mampu meraih RM6.4 bilion. Ia sekaligus meletakkan IHH sebagai tawaran awam awal IPO ketiga terbesar di dunia selepas Facebook dan FGV. Pelancaran prospektus tawaran awam permulaan dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Ibu Negara siang tadi. Dalam ucapannya, Najib berkata penyenaraian IHH akan mengukuhkan lagi pembangunan dan kematangan sektor penjagaan kesihatan swasta Malaysia dan muncul sebagai penggiat utama di peringkat antarabangsa. Beliau berkata cadangan 2 penyenaraian IHH di pasaran utama bursa Malaysia dan papan utama bursa saham Singapura membuktikan langkah penting dalam menggerakkan kerjasama sesama bursa ASEAN. I can safely say that this is also further evidence of the vibrancy and growing depth of our capital markets. Once again, underlining the fact that Malaysia can claim to be a bright spot on the otherwise dark canvas of global finance. Malaysia's approach has always been based on strong fundamentals of stability. Khazanah Nasional Berhad adalah pemegang saham tunggal terbesar dalam IHH dengan pegangan sebanyak 46%, menerusi pelaburan RM6 bilion. Berdasarkan nilai IPO semasa iaitu RM2.85, pelaburan Khazanah dianggarkan bernilai RM11 bilion. Detilapan berehat seketika menyusul selepas ini. 12 maut dan lebih 3 juta rumah serta premis perniagaan terputus bekalan elektrik akibat ribut petir di wilayah timur Amerika Syarikat.